Terima kasih Dato' Pengerusi. Ada 9 orang ahli yang berhormat berbincang dengan kita pasal peruntukan tambahan 2012 di bawah Kementerian Kerja Raya. Saya nak bagikan makluman kepada ahli yang berhormat. Kita diperuntukkan 445.8 juta di bawah maksud belanja mengurus B27, di mana tambahan sebanyak 425.8 juta diperlukan bagi membiayai keperluan tambahan bayaran papasan tol, dan sebanyak ringgit Malaysia 20 juta diperlukan bagi tujuan menyegerakan jalan persekutuan. Saya akan bagi di mana duit ini digunakan, di mana-mana highway yang diperlukan oleh PJ Selatan tadi. Pertama, atas perhatian kita untuk meringankan beban para pengguna di jalan raya, kita memberikan papasan untuk tol tidak dinaikkan, dan peruntukan sebanyak 20.6 juta bagi bayaran bagi pembahasan penangguhan kenaikan kadar tol tahun 2011 dan kepada konsesi lebuh raya bertingkat Ampang, Kuala Lumpur, dan peruntukan sebanyak 162.44 juta diperlukan bagi tujuan bayaran baki pembahasan penangguhan kenaikan kadar tol tahun 2011 dan bayaran pendahuluan pembahasan penangguhan kadar tol tahun 2012 dan penstrukturan semula kadar tol kepada syarikat konsesi lebuh raya sistem penyuraian trafik Kuala Lumpur Barat atau SPRING yang tadi kan disebutkan oleh PJ Selatan. Peruntukan sebanyak 43 juta diperlukan bagi tujuan bayar bagi pembahasan penangguhan kenaikan kadar tol di konsesi lebuh raya kepada konsesi lebuh raya Lingkaran Luar Butterworth BORR. Peruntukan sebanyak 12.74 juta diperlukan untuk konsesi lebuh raya Pintas Silat Keluang Utara Baru atau NNKSB. Peruntukan sebanyak 14.86 juta bagi tujuan bayaran papasan penangguhan menaikkan kadar tol di kepada syarikat konsesi Smart Tunnel. Peruntukan sebanyak 40.26 juta diperlukan bagi PJS 2 arah Subang dan bayaran pembahasan penangguhan kenaikan tol kepada syarikat lebuh raya baru pantai atau NPE. Peruntukan sebanyak 19.99 juta untuk SIUK atau Syarikat Konsesi Lebuh Raya Penyuraian Trafik Lingkaran Kajang. Peruntukan sebanyak 2.72 juta bagi Syarikat Konsesi Lebuh Raya Senai di Saru, dan peruntukan sebanyak 82.96 juta untuk bagi pembahasan untuk Syarikat Konsesi Lebuh Raya Damansara Puchong LDP. Peruntukan sebanyak 4.6 juta diperlukan bagi tujuan bayaran pembahasan bagi Syarikat Konsesi Lebuh Raya Kajang Seremban Lekas, dan peruntukan 450,000 untuk Syarikat Konsesi Lebuh Raya
Lembah Kelang Selatan atau SKVE. Peruntukan sebanyak 7.19 juta diperlukan bagi syarikat konsesi lebuhraya Koridor Guthrie. Peruntukan sebanyak 80 juta bagi syarikat konsesi lebuhraya penyuraian Timur Johor EDL dan 14 ringgit Malaysia 66 juta untuk bayaran tuntutan rebate kepada rebate tol kepada syarikat Touch 'n Go Sendirian Berhad. Dan bakinya 20 juta memang untuk penyerahan jalan. Saya akan cuba menjawab isu-isu yang ditimbulkan, khususnya Puchong, kawan baik saya. Kali ini saya tidak jemput untuk laksa lagi. Tidak apa, kita minum kopi saja, tanpa gula. Di bawah dasar transformasi ini, pembahasan tol akan lanjut kalau kita tidak naikkan tol, kita tangguhkan tol. Kenaikan tol memang tiap-tiap tahun kita perlu juga bayar pembahasan mengikut konsesi, mengikut perjanjian konsesinya tu kita ada. dan kita perlu juga buat peruntukan tambahan kerana kita munculkan tidak dapat bagi angka yang tetap. Kita mengasaskan apa yang telah pun dilakukan dan mereka akan tuntut dan kita akan bayar kepada syarikat-syarikat. Dan untuk makluman yang berpucung, di bawah dasar transformasi ekonomi kerjaan, kita sentiasa mengkaji perjanjian konsesi yang sedia ada. Kita ada kaji. Dan dengan tujuan untuk mengurangkan beban kewangan yang ditanggung oleh rakyat. Itulah kita selalu tidak naikkan tol, tangguhkan kenaikan kadar tol, dan juga kita melebihkan cara yang lain kerana kita terpaksa juga akul kepada perjanjian konsesi perjanjian. Yang ini tidak saya sign, saya tidak tahu. Jangan marah. Tuan Speaker. Ya, Muhammad Puchong cakap marah. jangan marah ya. Ya, saya takkan marah. Minta maaf. Terima kasih. Yang saya hormati Yang Berhormat Menteri. Kita harus terima bahawa keadaan yang sedia ada itu sudah sedia ada. Tapi isu yang berbangkit Yang Berhormat Menteri adalah ini. Ya. Seperti mana disebutkan oleh rakan saya daripada Redang tadi. Mungkin kementerian boleh bagi penguraian semua lebuhraya, kos pembinaan dan sebagainya, itu satu. Tapi kepada saya, kalau kita boleh juga masukkan ke dalam cadangan yang dibuat. Kalau kita lihat Tuan Menteri, kalau kita boleh dapat satu senarai yang menunjukkan jumlah pampasan yang telah pun dibayar untuk semua konsesi-konsesi ini, ya, semua tahun yang berlalu. Saya faham apa kerajaan yang buat ni, memanglah perjanjian tu wujud, ada syarat dia di mana dikatakan kalau tidak dipertingkatkan jumlah tol, maka perlu dibayar pampasan. Tapi isu yang berbangkit adalah ini, kalau kita terus membayar pampasan setiap tahun, ya, dan pampasan ini Tuan Speaker, bukan pampasan yang kecil. Seperti sekarang kita minta $500 million. Ya, ini membawa kepada satu jumlah yang cukup tinggi, dan konsesi ini yang berhormat, bukan untuk setahun dua. Konsesi ini adalah misalnya untuk LDP, konsesi dia lebih daripada 30 tahun. So kalau kita akan bayar ataupun menanggung pampasan sebegini untuk jangka masa tersebut, wang yang kita bayar, $500 million yang kita gunakan ini, ya,
Sepatutnya wang ni boleh digunakan untuk perkara lain. Tapi apa yang saya bangkitkan di sini, bolehkah kerajaan mengkaji? Ya, seperti mana Timbalan Menteri mengatakan tadi, ya memang kita sedia, kita kaji. Tapi kaji itu tak cukup. Dalam 4 tahun yang lalu, Timbalan Menteri, kita lihat tidak ada sebarang tindakan diambil untuk menurunkan harga tol di kawasan Puchong. Ya, apa yang penduduk di Puchong hendak dengar adalah cara dalam mana tol ini dapat dikurangkan. Ya, apa yang disebutkan oleh Hulu Terengganu tadi juga saya juga setuju. Ya, memang ada tol ini. Lebuh Raya itu telah pun dibinakan. Tapi apa yang kita kena lihat adalah usaha untuk mengurangkan tol ini, dan kalau boleh jangka masa ya konsesi tersebut juga dipendekkan. Jadi kalau kita dalam kerajaan akan menggunakan setiap kali ada sesi parlimen bentangkan bajet berlebihan di mana kita akan bayar pampasan, soalan saya adalah ini, adakah kerajaan mengira ya jumlah pampasan yang dibayar dan sama ada kita boleh renegotiate kontrak tersebut, ya, di mana kita boleh kumpulkan maklumat kalau kita teruskan dengan pembayaran pampasan untuk 30 tahun, jumlah yang kita akan bayar. Bolehkah kita sekarang membuat satu rumusan di mana cara dapat dicari untuk kita mungkin ada renegotiation of contract di mana jangka masa kontrak tersebut dapat dikurangkan dan juga harga tersebut dapat dikurangkan secara berperingkat supaya dalam masa terdekat kita dapat lihat beban ini dikurangkan untuk rakyat kawasan tersebut. Sila minta penjelasan Timbalan Menteri. Terima kasih. Datuk Pengerusi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Petung. Ini adalah satu yang kita sedang berjalan sekarang, di mana kita kaji perjanjian konsesi ini dan dengan kita tujuan untuk mengurangkan beban kewangan para pengguna, dan juga kita akan restruktur perjanjian konsesi. Dengan ada juga kita akan merunding dengan pihak syarikat konsesi untuk kadar tol lebih rendah sebagai satu CSR mereka. Kita perlu faham juga banyak lebuh raya konsesi, syarikat konsesi lebuh raya juga belum dapat mengaut keuntungan. Maksudnya mereka terpaksa menanggung kerugian. Ini kita dulu juga dari segi satu perniagaan kita tak boleh kata apa, dan kita akan kaji itu perjanjian konsesi dan bagaimana tol boleh dikurangkan lagi. Ini adalah satu cara kita memandu untuk mengkaji kadar tol sedia ada juga sekarang berjalan.